Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim 'ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya raikan yang berbahagia Ustazah Nur Lizawati binti Abdullah, penolong pegawai Hal Ehwal Islam Unit Dakwah Pejabat Agama Islam Daerah Jasin. Yang saya hormati yang berbahagia Tuan Muhammad Hafiz bin Ayim, pengurusi Masjid Ubaidullah, Masjid Jami' Jasin, Bandar Jasin Melaka, seluruh ahli dan kuasa, pegawai syarak Masjid Ubaidullah, barisan keurusetiaan Pejabat Agama Islam Daerah Jasin, dan seluruh yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah. Nampak muka tu puasa lah tu. Nampak puasa lah, teman-teman dah nak hujung-hujung dah nak masuk 10 akhir ni. Muka semua dah macam tu kan. Muka macam tu, badan pun macam tu juga. Okey lah tu. Maksud ada lah. Ada yang makin lama puasa, badan makin besar. Kita pun tak tahu. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah panjangkan usia kita. Alhamdulillah. Malam ni masuk 10 akhir. InsyaAllah. Malam ni malam kita nak all out, nak mujahadah. Kita dah buang kita punya Ramadan daripada dulu ni. Buang macam tu ya. Orang terawih. Kita malam 20 salam lah. Salam yang kita jumpa tahun depan. Ambil awal salam makcik. Itulah dia order kuih samprik banyak sangat, tak sempat nak buat lagi. Tu cerita kita dulu ni. Kuih samprik lah, kuih apa lagi lah pun. Semua dia nak kerja sibuk nak buat. Ni yang tuang 10 akhir Ramadan pergi cari baju raya lah. Sibuk niaga lah. Pergi apa ni, pasar apa ni tu. Bazar lah, pergi malam-malam cari ni. Gerai-gerai jual baju macam-macam. Ya Allah. Tu cerita kita dulu. Tapi mula tahun ni, azam masuk saja malam ni, no more excuses, kata orang kampung saya. Tak ada excuse. Kita kena buat all out, janji azam diri elok, aku nak buat yang paling baik tahun ni. Sebab betul-betul aku nak cari Lailatul Qadar. Kenapa kena cari sangat Lailatul Qadar ni? Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala cerita satu kisah. Seorang Nabi, kita dia Nabi lah, nama dia Nabi Syam'un. Dia ni berjihad fi sabilillah. Nabi cerita kat para sahabat ni, dia berjihad fi sabilillah 1000 bulan, tak pernah letak pedang dia, tak pernah kering tengkuk kudanya daripada peluh. Keluar berjihad 1000 bulan. Oleh Allah Muhammad. Sahabat yang dengar kisah ni, tak payahlah sebut dengar. Belajar. Cakap Melaka. Tapi dia berkata, Ustaz, tak usah cakap lah buruk bunyi. Kita buruk sangat bunyi. Semua. Tu tak sedia ni air ke apa. Ni waktu ni okey. Kena awal-awal Ramadan kan. Apa ni hari awal Ramadan, kuliah subuh hari pertama Ramadan.
kat atas meja ni ada air semalam yang tersirah. Dia tahu pun, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, minum. Kau semua tengah-tengah. Bukan saya lah ni kisah ni, kawan-kawan saya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Mukasyafatul Qulub ni, Sayyidina Muhammad, Nabi SAW duk cerita kat para sahabat, seorang lelaki berjuang, berjihad 1000 bulan, tak pernah letak pedang dia. Berjihad sahaja 1000 bulan. Tu tak kisah lagi dia punya sembahyang dia, dia punya ibadat dia, dia punya apa lagi, hidup dia begitu panjang. Para sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, untunglah orang dulu-dulu boleh berjihad 1000 bulan. Usia dia panjang. Usia sampai 1000 tahun. Boleh bayang tak orang usia 1000 tahun? Kita ni kalau orang hidup 100 tahun tu macam, ya Allah, panjang. 1000 tahun. Yang 100 tahun tu kali 10. Betul tak? Betul tak? Kita ada anak dara seorang, kita ada cari calon suami. Muda lagi. Umur berapa? 250 tahun ni. Oh, macam tu lah kan. Tak boleh bayang dah nak cerita panjang. Aduh, subhanallah. Dah lah usia tu panjang. Badan pula besar-besar. Jadi subhanallah, saya Muhammad tuan-tuan. Jadi subhanallah. Untung orang dulu dapat kelebihan macam ni. Mai kita ni, di hujung-hujung ni, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Dah lah kecil, umur pun tak apa nak panjang lah. Umur. Nak kata umur pendek jangan macam oi. Umur apa? Dia bagi apa? Umur tak berapa panjang lah. Nak banding dengan umat dulu. Umat dulu 1000 tahun. Kita kata Nabi, baina sittin ila sab'in aja. 60 ke 70 tahun je. Sikit saja yang melepasi daripada tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, tapi kita paling ramai dalam syurga. Kita paling ramai dalam syurga. Dalam syurga ada 120 saf. Di gambaran Nabi cerita ke kita. 120 saf syurga, 80 saf itu milik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi 40 saf itu umat daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ni bayang tak? Nabi ada berapa Nabi? Berapa? 124,000 Nabi. Rasul ada 313. Ingat elok ni Haji, tulis elok nanti masuk periksa. Para Nabi ada 124,000. Para Rasul ada 313. Yang wajib kita belajar, kenal dengan dia 25. Daripada 25 tu ada 5 Rasul ulul azmi. Tak ni tu. Maksudnya 200 berapa tadi? Saya sebut 124,000. Jadi 123,999 para nabi dan para rasul tu. Semua umat dia yang mana ada umat semua tu, dia hanya ambil 4 saf saja daripada Sayyidina Muhammad, daripada 12 saf penduduk syurga. Yang majoriti dalam syurga apa? Yang umat yang satu ni, yang last ni, yang jenis kecil-kecil, yang hidup tak berpanjang ni. Inilah yang mendominasi syurga. Kalau duduk dalam syurga ni, hang umat siapa ni? Aku umat Muhammad. Oh, hang umat siapa ni? Umat Muhammad. Hang umat apa ni? Aku umat Nabi Adam. Oh, hang umat Nabi Adam, Nabi Yunus. Sikit saja yang lain umat Muhammad semua. Pasal apa? Antara dia sebab Allah bagi dekat kita ni al-qadar. Allah kata dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, laqad kana lakum laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan sesungguhnya tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad
melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Salah satu rahmat yang Allah bagi dekat kita ni, kata ulama mufassirin yang mentafsirkan ayat tu ialah gandaan-gandaan pahala yang Allah bagi pada kebaikan yang kita buat. Waktu Nabi naik Isra Mi'raj, Muhammad. Waktu Nabi naik Isra Mi'raj sampai dekat Nabi Musa AS, duduk tinggal apa? Itu mengaji kan? Itu buat pergi Isra Mi'raj kan? Nabi Musa duduk tinggal apa? Boleh tulis bukan main ni. Hari tu waktu mengaji tu tulis. Kau surat tulis. Kau surat lagi tulis. Tulis tu bagus. Bagus. Saya rasa puji orang yang menulis. Sebab dia membantu untuk mengingat. Walaupun bukan boleh baca pun. Tak baca. Tak baca. Baca. Dia nak baca pun dia pun tak faham tulis apa. Dia pun tulis. Dia macam Bangladesh punya tulisan. Dia pun tak baca. Tapi dia bantu untuk ingat. Bagus. Nabi Musa AS naik, Nabi SAW naik sampai tingkat yang ke langit yang ke-6 itu Nabi Musa AS. Waktu Nabi naik langit 7, jumpa Nabi Ibrahim AS duduk dekat Baitul Ma'mur kan. Para malaikat duduk tawaf apa semua. Kemudian pergi dekat Sidratul Muntaha, boleh mustawa, bertemu dengan Allah, ambil perintah semayang 50 turun sampai Nabi Musa kata, tak larat, umat aku pun tak mampu nak buat, pergi naik balik. Naiklah Nabi SAW, jumpa balik, lepas tu potong 5, turun balik. Dia kata tak larat lagi, 50, 3, 45, tak boleh lagi, naik lagi, turun, potong, akhirnya tinggal 5. Ni tu pun ada orang Jasin seorang tu, dia kata apa, Ustaz, pasal apa lah Nabi tak naik sekali lagi Ustaz? Kalau Nabi naik sekali lagi kosong tu kami tak payah semayang lah. Dia kata. Malam tu. Waktu Nabi SAW nak bergerak daripada Nabi Musa AS tu nak keluar tu. Salih Asmat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada satu suara kata, aku sempurnakan untukmu wahai Muhammad kefarduanku. Setiap kebaikan yang kamu lakukan itu digandakan 10 kali ganda. Jadi setiap semayang kita tu walaupun buat sekali tapi macam semayang 10 kali. So, 5 kali sehari kita buat semayang tu macam kita semayang 50 kali yang sama balik macam mana yang Allah perintah daripada awal-awal. Itu rahmatan lil alamin untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad. Pakcik lah ni umur apa dah? Apa? 18 tahun ni. Alhamdulillah. Kalau 18 lah, comel lagi. Kalau Allah nanti masuk syurga umur 18. Kau tegang, cantik umur 18. Yang ni umur 30. Pasal kalau 18 mereka ni tak ada duk main lastik ni. Jadi subhanallah Sayyid Muhammad, Allahumma Sayyid Muhammad, kalau usia kita sekarang ni 40 tahun, kata 50 tahun, usia kita 50 tahun. Tolak 10 tahun yang belum balik. Belum balik ni tak tahu apa lagi. Kira 40 tahun lah. 40 tahun kita start solat. Solat setiap waktu, solat sampai hari. Kalau satu solat itu diganda 10 kali ganda, maksudnya kita dah solat selama berapa tahun? Kita hidup 40 tahun. Satu solat ganda 10. So nilai solat kita dah berapa tahun? 40 kali 10? Teruk matematik orang Jasin ni apa? 40 kali 10 dia apa? 400 lah. Ya Allah. Allah dia berkeluarkan kita. InsyaAllah 40 kali 10. Terus sungguh. Ya Allah. Jadi subhanallah. Maksudnya, solat kita dah mencecah 400 tahun. Sebab setiap solat kita ganda 10 macam Allahu Akbar. Semayang satu macam semayang 10 hari ke depan. Esok lagi Allahu Akbar. Hari ke-11 sampai hari ke-20. Allahu Akbar, hari ke-21 sampai hari ke-20. Kita duduk kat sini, semayang kita dah pergi depan ramai. Kita baru semayang 40 tahun, pahala semayang kita dah 400 tahun ke depan. Sebab tu tak kira ganda kita semayang jemaah lagi. Kita jemaah lagi, ganda lagi dengan 27 kali ganda. Satu semayang, kali 10, kali lagi dengan 27 lagi.
Betul kan ni? Pahala orang bagi kita ni. Maksudnya kita ni, gandaan pahala ni yang menyebabkan kita ni walaupun usia 60 tahun, 70 tahun, tapi pergi depan Allah pahala mungkin 2000 tahun. Mungkin 3000 tahun. Lagi panjang lagi daripada usia umat-umat dulu ni. Pahala kita tu. Tu yang kita ramai dalam syurga. Allahumma salli alaihi. Lagi, tu tak cerita Ramadan lagi. Masuk Ramadan lain pula calculation dia. Hari biasa, 10 kali ganda. Masuk Ramadan, 30 Sya'ban, 1 Ramadan. Malam tu masuk Ramadan, bayang maghrib malam tu. Dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, 1 solat fardu 70 kali ganda. Kali 70 pula, macam 70 hari semayang. Allah Muhammad. Kalau sehari 1 semayang kita buat, nilai dia 70 semayang. Kali dengan 30 hari, yang kita buat sepanjang Ramadan, maksudnya lebih kurang semayang kita buat dalam 30 hari itu macam semayang 5 tahun. Itu dalam bulan Ramadan saja tu. Faham ke tak faham ni? Masih boleh tengok saya macam tu. Dia lah. Sebulan sebelum Ramadan kita semayang 30 kali, tapi macam kita semayang 5 tahun. Sebab satu semayang gandaan dia 70 kali kan. Tu kalau dah 40 kali kita semayang, dah 40 kali dah kita masuk dalam bulan Ramadan, maksudnya 5 kali 40 macam pula dia sebenarnya dah 5 kali 40 dia apa? Apa? 200 tahun yang kita dapat dalam 40 kali Ramadan. Itu kalau kita semayang seorang-seorang. Allahu Akbar saja aku semayang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam makmuman. Allah Ta'ala seorang dia pula imaman jadi imam, seorang dia imam, seorang dia makmum. Ganda lagi 27 kali ganda. 1 kali 70 kali 27 1890. Yang ni saya dah kira siap-siap dah. Tak payah duk keluarkan kata. 1890 kali ganda. Kalau 1890 kali ganda bahagi dengan 360 hari setahun, nilai satu semayang tu saja mencecah 5 tahun. Satu saja semayang. So kalau satu semayang tu 50 tahun, kali dengan 30 hari, tak 150, tak 150 tahun. Dia saya kira 55 kali 150. Betul ya? Apa ni matematik jam sungguh lah. Lihat ni, satu semayang Salat Muhammad 5 tahun kali dengan 5 kali 30. Betul lah saya kata 150. Yang tak mau jawab pasal apa? Aduh Allah. Jadi kalau 150 tahun satu Allah Muhammad satu semayang, satu bulan Ramadan. So kalau kita dah melalui 40 kali 150 kali dengan 40, tak 6,000 tahun. Banyak ya Ustaz. Banyak ikut suka Allah lah nak bagi banyak mana. Betul ni? Tapi dah maksudnya kamu buat aja. Allah tahu lah nak bagi macam mana. Buat aja. Ada kesungguhan untuk buat. Maka subhanallah, ini yang kita duk kira ni baru Ramadan, tak kira satu malam tu ni. Dalam celah-celah Ramadan tu ada satu malam je. 4 malam ni kalau kamu dapat malam ni, part tu saja macam semayang 1000 bulan. Lebih daripada 1000, bukan 1000 bulan. Allah sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Apa maksud khairun min alf syahr? Khairun min alf syahr ni maksud dia, Rasulullah Muhammad, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sekadar Allah sebut alf syahr, bukan setakat 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh jadi 2000 bulan pun boleh jadi, 3000 bulan pun boleh jadi, boleh. Tapi Allah kata yang pastinya dia mesti lebih baik daripada 1000.
Kalau 1000 bulan, 1000 bulan, Sayyid Muhammad, 1000 bulan bahagi dengan 360 hari setahun. Kan saya kira. Saya tak kenal. Lebih kurang 84 tahun lebih. Sayyid Muhammad, satu bulan itu, Sayyid Muhammad, satu malam tu, nilai solat kita macam kita sembahyang 84 tahun. Kalau setiap tahun jumpa Ramadan, tiap-tiap tahun jumpa Lailatul Qadar, tak ke? Kalau dah 10 tahun dah 840 tahun. Tengok ni. 4 malam tu saja, tu tak campur lagi dengan yang 6000 tahun tadi. Yang banyak. Ya Allah, inilah yang akan menjadi penyebab kita ramai dalam surga. Sebab tu, yang pertama, bila malam ni kita nak masuk Al-Qadar, malam ni kita nak masuk 10 akhir Ramadan, apa yang Nabi SAW buat? Nabi kata apa? Kana Rasulullah, dikatakan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Rasulullah SAW berusaha sungguh-sungguh sedaya upaya dia pada 10 malam akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Ini nombor satu kita kena ada. Pada start malam ni kena buat lebih. Kena buat lebih. Lebih lagu mana? Lebihnya tang solat kena bagi lebih sikit. Tang qiyam mulai kena bagi lebih sikit. Tang baca Quran bagi lebih sikit. Tang sedekah bagi lebih sikit. Semua jenis amalan kita buat daripada 1 Ramadan hari itu sampai malam ni, sampai hari ni 19. Start malam ni kena lebih lah. Sebab Nabi SAW buat macam tu. Sayyidina Aisyah cerita lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara wa ahya al-lail. Adapun Nabi SAW bila masuk 10 akhir daripada Ramadan, dia akan mengejutkan ahli rumah dia. Ini kita kena buat. Start malam. Kejut ahli rumah. Suami kena kejut isteri. Tak ada lah, memang isteri lah duk kejut suami. Ya ni. Sayyid Muhammad. Kejut maksudnya pekat-pekat bangun. Dan jangan takat kita. Anak-anak kita pun kita biasakan dia untuk bangun qiyamul lail pada 10 akhir Ramadan. Masjid buat kan kat sini? Masjid buat. Masjid buat qiyamul lail. Tuan-tuan kena ajak anak-anak sama. Jangan kita aja duduk pulun. Esok hari Ahad. Esok cuti. Malam ni bawa. Ajak anak-anak kita. Yang dah mumayyiz. Yang tak mumayyiz lagi, tak payah pun tak apa. Sebab takut sekali dia mengganggu jemaah. Dia duduk lari apa semua sebagainya kan. Yang tak mumayyiz maksud dia tak tahu lagi. Dia duduk ajak dia tu dia tak ngerti lagi. Budak-budak yang kecil-kecil. Kan? Kadang-kadang kita ni duduk, kita nak ibadat dekat masjid. Lepas tu kita bawa anak kita kecil-kecil tu. Dia ganggu orang. Dia lari celah ni. Dia buat larian 100 meter. Nah, ni. Kita yang jenis pakai spek ni, kita tak spek ni kat mana? Tak kat bawah. Dia ni. Kita punya khusyuk untuk semayang. Untuk imam baca. Buka mata, spek aku mana? Dia tengok duduk ujung. Kawan pun duduk khusyuk semayang. Elok-elok, bila masa aku pakai spek ni? Patah spek kawan tu. Atau rosak barang-barang milik jemaah lain. Siapa bertanggungjawab? Si bapa tu wajib pergi betul balik dengan orang tu dan dia kena bayar pampasan. Kalau dia lari belah macam tu saja, kawan ni patah spek tak tahu. Tuan-tuan, Sayyid Muhammad, dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dia dikira hutang kepada orang. Tu kalau boleh tak usah bawa lah. Sayyid Muhammad yang mana yang bawa yang mumayyiz, yang dah reti dah kita. Abang solat kat sini ingat solat 2 rakaat sikit. Baik yang faham. Umur 8 tahun, 7 tahun. Yang tu yang kita kena train untuk dia main. Yang boleh Nabi SAW kejut. Sayyid Muhammad. Apa ni? Aiqadha ahlahu, Nabi kejutkan ahli keluarganya. Syaddal mi'zara. Wa syaddal mi'zara ni maksud apa? Nabi ketatkan kain dia. Nabi ketatkan kain dia ni maksud apa ni? 2 keadaan. Maksud kain pelikat tu, kain tu Nabi ikat ketat.
Yang pertama maksudnya ibadatnya Nabi bertambah. Ikat kuat-kuat, nak sembahyang banyak, nak sembahyang banyak, nak sembahyang banyak. Yang keduanya dia menjauhkan isteri dia sekejap dalam tempoh itu sebab Nabi peruntukkan 10 akhir Ramadan i'tikaf kat masjid. Nabi tak keluar langsung 10 akhir ni. Melainkan untuk qada hajat, untuk apa? Keluar saat lagi masuk balik niat i'tikaf. Kita tak boleh nak buat macam tu pasal kita ni kerja. Kalau kita tak kerja, kita teringin juga nak buat macam tu. Duduk 10 lah, ada yang mana yang tak kerja 10 akhir Ramadan ni memang cuti langsung cuti, tak mau buat apa, duduk dalam masjid, masuk malam ni dia akan duduk di masjid, dia akan keluar nanti nak raya semua. Susah kita nak buat macam tu, tapi paling tidak pada bahagian-bahagian malam yang kita ada kelapangan, baiklah duduk i'tikaf di masjid. Ustaz Muhammad, Muslimat kami tak boleh ke Ustaz? Kalau suami mai, ada anak kita pun mai, jauh daripada fitnah, ada ruang satu tempat untuk muslimat duduk, okeylah, boleh lah. Ini bercampur yang lelaki duduk sini, perempuan duduk kat sini, kepala aku temu kepala tak boleh tu. Fitnah sama dia kan. Tapi tetap orang afdal, orang perempuan afdalnya kat rumah. Dia kena mulai kat rumah, duduk di rumah dia, Ustaz Muhammad. Ambil satu bahagian pada rumah dia untuk tempat dia kena mulai. Kita kena ada perancangan. Nak masuk 10 akhir Ramadan, kena ada perancangan. Nabi kata, Sayyidina Aisyah cerita, wa ahyal lail, Nabi menghidupkan malam dia. Perancangan kita lagu mana? Apa kita nak buat? Kita nak buat apa 10 akhir Ramadan ni? Nombor satu. Yang kedua, kita nak buat di mana? Di mana kita nak buat ni? Ini di antara perancangan. Saya try susun dekat tuan-tuan apa yang tuan-tuan boleh buat 10 akhir Ramadan. Tulis dah elok tu. Start malam ni tuan-tuan nak kena buat. Start pada malam ni. Boleh? InsyaAllah. Yang tulis bagus. Yang tak tulis, apa yang saya faham. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz pergi ceramah dekat masjid Ubaidullah tu, Ustaz tengok ramai yang tak tulis. Oh ya ke? Pasal apa? Pasal mereka situ jenis kuat hafazah. Mereka ni taraf-taraf Imam Syafi'i. Beli. Apa dah yang kawan-kawan tu ingatlah, insya-Allah. Simple dia. Saya cadangkan amalan-amalan simple yang tuan boleh buat. Ingat, Lailatul Qadar dia bermula bila masuk maghrib. Masuk maghrib tu start dah. Jadi amalan kita bila azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk je maghrib. Kalau malam tu Al-Qadar dah start dah calculation dah start pengiraan dia dah. Maksudnya nombor satunya tuan-tuan kena solat qabliyah maghrib. Start pada malam ni kena jaga qabliyah maghrib. Kita jarang buat qabliyah maghrib ni pasal kita suruh separate. Kita makan. Kan? Dia makan, pulang kampung makan tu. Dia punya standby nak makan pukul 7. Azan pukul 7.20. Dia pukul 7 tu standby ke rumah lah. Kan? Standby. Allah masuk selalu. Jadi subhanallah, hari ni tak kita buat macam mana? Start pada malam ni. Hidang makan satu tempat. Hidang nak buka puasa satu tempat. Hidang makan satu tempat, hidang nak buka puasa satu tempat. Pasal apa? Pasal la solata bi hadratit ta'am. Tak ada solat yang dapat dilakukan dengan sempurna bila makanan dah terhidang. Asingkan benda yang nak makan sekali ni. Yang ni nak buka puasa, kurma 3 biji, kuih 1-2 kuih ke, yang simple-simple, ayam sikit. Masuk waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum na'ubika amanah rizqa aftarna biram. Semua doa. Bismillah, makan kurma, minum ayam, makan kuih apa sikit. Terus pergi solat 2 rakaat sunat qabliyah, bagi salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Simple aja. Ada lagi baca Allahu Akbar. Salat maghrib berjemaah. Kita kira tadi, kalau semayang seorang-seorang berapa kali ganda? Tahu dalam bulan Ramadan ni? Lupa dah. 70. Kalau semayang berjemaah, jadi berapa? 1,890. Kena malam tu Qadar macam semayang 1,890 kali semayang setiap malam selama 84 tahun tuan.
Antara 70 dengan 1,800, mana banyak? 1,800 lah banyak. So, siapa yang 10 akhir Ramadan ni semayang seorang-seorang, rugi sangat-sangat. Kena malam tu Al-Qadar, ya Allah, rugi, bukan rugi sikit-sikit. Waktu azam. Jadi, start semayang maghrib, mesti berjemaah. Semayang maghrib, lepas semayang maghrib, semayang ba'diyah maghrib. Kalau cerita ba'diyah maghrib ni tuan-tuan, kedudukan dia, Allahumma salli Muhammad, dia panggil sunat muakkad. Kalau sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Di 2 rakaat ba'diyah jaga, jangan tinggal. Simple-simple, jangan banyak-banyak ayat. Dia tahu ni kita nak kena cari tu qadar ni. Abang jadi imam ya? Baik, insya-Allah. Abang jadi imam, kita sembahyang berjemaah, jangan tinggal ni 10 akhir Ramadan ni. Dia pun disebabkan tu harapkan Lailatul Qadar tuan-tuan. Dia baca lepas waladhdallin amin surah Al-Baqarah. Cari menggelupur kat belakang, ya Allah, itu baca qul ya Allah sudah. Nah, zikir sikit, angkat tangan doa, baca apa ni, kemudian sembahyang ba'diyah, kemudian pergi makan. Makan pun jangan over sangat sebab sekali nak pergi mulai. Makan ala kadar. Makan nasi, makan apa semua sikit. Habis makan, siap-siap sekali nak pergi sembahyang Isya. Boleh dekat tu? Saya Muhammad. Masjid pun kena ijazah macam tu lah. Tempat kami macam tu. Tempat kami di madrasah saya ramai warga Mas. Pergi ziarah madrasah saya 13 ekar. Saya Muhammad. Tadi pun duk kempen madrasah di Al-Hijrah. Tu yang buat pukul 10.30. Tuan cuma tak nak sampai. Allah saya Muhammad. Madrasah saya ada ramai warga Mas, ada 60 orang. Tahun ni kami target nak bagi jadi 150 orang. Permintaan masuk banyak, siap-siap ke rumah-rumah banyak-banyak. Siap seorang duduk satu rumah. Rumah kayu dah, rumah batu dah. Lepas tu saya Muhammad, apa kami buat? Kami punya program Ramadan ni sepanjang Ramadan. Daripada 1 Ramadan sampai malam raya. Malam raya lagi kita buat program. Malam raya tu, forum malam raya tu biasa kita buat di tradisi dah 60 tahun. Panggil ustaz-ustaz ramai-ramai, malam raya. Maksudnya makcik-makcik yang duduk dekat Darul Faizin, dekat madrasah saya, dia tak boleh balik. Yalah, malam raya lah, malam ibadat. Kalau balik pakai tunggal langgang, nak cucu balik apa semua, tak ada lah. Nak semayang apa, tak ada lah. Malam tu kita semayang tasbih. Malam raya, malam tu nak dapat sijil taqwa ni. Nabi kata apa? Tadi Muhammad, man qama, siapa yang menghidupkan aidani di 2 malam hari raya tu, maka Allah tak akan matinya pada hari Allah matikan hati seluruh makhluk. Waktu mana hati mati ni? 3 waktu. Pertama, waktu sakaratul maut. Yang kedua, waktu berhadapan muka nangkir. Yang ketiga, waktu kiamat. Dia takut tu sampai hati macam mati. Tapi ada orang yang hati dia teguh, kuat, tak mati. Siapa? Orang-orang yang bangun qiyamul lail pada malam raya. Maka kita buat program malam raya tu. Duduklah kat situ. Bila makcik-makcik ni boleh balik? Sekali lagi pelajar semua sekali ni. Semua dah. Mereka hanya akan balik lepas mayang raya. Mayang raya sekali dengan saya. Wari-wari semua pekat main-main semua. Wari-wari makcik-makcik pun semayang raya kat situ. Wari-wari kafiz pun main mayang raya kat situ. Semua mayang meriah lah itu. Pekat bawa potluck lah, makan semua. Pekat bergambar-gambar habis semua. Lepas tu baru pekat balik. Cuti 2 minggu. Lepas tu baru main balik. Itulah situasi. Dan setiap kali waktu kita buka puasa, kita bagi dekat atas, dekat puasa ni, kita bagi kurma 3 biji, air mineral 1. Lepas tu waktu azan Allahu Akbar, makan kurma 3 biji tu, minum. Habis minum, terus main sunat, betul terus mayang saja. Terus saja. Lepas tu lepas pada tu baru siap packing semua, pack untuk dekat ambil. Kami sedia ni mangkuk tingkat kat kantin. Pukul 12 tengah hari tu, dia bila letak makcik-makcik ni masuk mangkuk tingkat semua kat kantin. Ada apa ni, makcik kantin tu akan masuk semua. Sebab bukan semua orang nak makan. Kat situ ada yang nak pergi beli apa makan apa semua. Yang mana nak makan, pergi letak mangkuk tingkat kat situ. Lepas tu sekali siap mangkuk tingkat, lepas tu bawa balik rumah, dia nak buka puasa kat masjid ke, nak buka puasa kat mana kan, pulangkan. Itulah rutin kami dekat sana. Buat macam tu. Tapi setengah masjid, dia pasti hidang siap-siap. Kalau hidang siap-siap, ni masalah lah sikit. Macam mana?
Dia pun main-main duduk tengok hidang siap tu, dia pun tengok ada udang hari tu, dia duduk sila bagus punya depan udang tu. Parking dia tu depan udang tu, udang duduk melambai punya tu. Dia pun duduk standby kat situ. Alhamdulillah hari ni aku dapat duduk cantik, dapat udang paling besar. Tahu-tahu tuan-tuan, pengurusi buat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Ya. Kita masjid sini mula malam ni kita akan sembahyang maghrib dulu. Nampak tak tepi udang tu ada kurma. Makan kurma tu dulu, kita main sembahyang maghrib, sehari lepas tu baru kita pergi makan balik. Agak-agak macam mana perasaan. Dia pergi sembahyang tuan-tuan, duduk tu. Allahu Akbar. Habis dah udang aku Zaid. Lagi siapalah yang nak main duduk lepas tu. Dengar pula bunyi budak-budak duk lari. Confirm tak ada dah. Bukan setakat dia. Dengan tu imam kat depan sekali ni. Kat tu imam dia pun simpan mestinya. Takkan simpan. Habis berterabak itu. Tu Nabi kata, la salata bihadrati ta'am. Kalau dah ada semayang, dah ada makanan kat depan tu, tak ada semayang yang akan dapat dilakukan dengan sempurna bila makanan sudah terhidang. Kalau macam tu, alatul lah. Tak boleh makan je lah. Cerita dia kan, Sayyid Muhammad. Tapi kita kena ubah lah dari 10 akhir Ramadan ni. Kalau kita dah makan ambil spend dah berapa lama untuk makan dah lah. Makan nak kena cepat-cepat sehari nak solat maghrib. Agak-agak nak buat qabliyah lah. Tak ada dah qabliyah tak sebab apa lah. Dia ni. Jadi, tolong susun elok-elok supaya kita dapat, Allah Sayyid Muhammad, kita dapat kelebihan solat. Baik, dah makan, semua siap, siap-siap pergi masjid. Ingat, solat qabliyah isyak tolong jaga. Maksudnya kena piawai lah. Sebab rugi. Bayangkan 2 rakaat ni kalau terlepas malam tu kadang rugi. Lepas tu, isyak berjemaah. Ini muhim, penting. Penting sangat untuk kita solat isyak berjemaah pasal dia jadi prasyarat untuk dapat Lailatul Qadar. Orang syarat nak dapat Lailatul Qadar ni tuan-tuan, paling minimum isyak berjemaah, subuh berjemaah. So kalau kita tak dapat isyak subuh berjemaah, kalau Lailatul Qadar kita terlepas Lailatul Qadar. Sebab dia syarat dia, prasyarat dia. Maka kena solat isyak secara berjemaah. Tapi duduk solat dengan tu imam. Sekali. Qabla isyak buat, isyak berjemaah, lepas tu ba'diyah isyak. Yang ni pun satu had. Kita tengok tu tak geng masjid tu tak tahu lah. Kita bila kita lepas solat isyak, lagi nak solat tarawih, berapa ramai geng duduk saja. Ni. Orang bangun sembahyang ba'diyah, dia duduk main handphone, duduk tengok handphone, scroll handphone, duduk sembang kat belakang, dia belakang kalau ni sokok. Ni. Sebenarnya puasa hari ni. Juga bagus. Dia Sayyid Muhammad. Jadi subhanallah, pasal apa tak buat? Sebab dia rasa benda tu tak penting. Padahal, kalau ikut ranking solat, ba'diyah isyak tu lagi penting lagi. Lagi tinggi duduknya daripada tarawih dia nak buat. Tapi tak pernah tinggal. 10 rakaat sunat rawatib yang Nabi tak pernah tinggal. 2 rakaat ba'diyah isyak. Tak tinggal. Banallahu lahu baitun fil jannah, 12 rakaat yang kamu buat sunat rawatib, Allah akan bina satu rumah dalam syurga. Salah satunya ialah 2 rakaat ba'da isyak. Ya. Habis ba'da isyak, buat sunat tarawih. Sini buat berapa masjid? Berapa? 8. Cuma saya cadang buat bagi banyak. Bukan pasal isu 8-20. Isunya nak bagi banyak. Isunya nak bagi banyak. Kalau masjid buat 8, tak apa, kita raikan 8. Lagi, bila habis imam buat sunat witir, waktu imam nak niat witir, ya, autiru wa majjidu wa azimu syahrukum syahrus siyami rahimakumullah. Kan? Kita kata apa? As-salat la ilaha illallah. Sudah tolong asing ayat tu boleh tak? Sebab kalau as-salatu la ilaha illallah, maksud solat itu tiada Tuhan semua melainkan Allah. Jadi nak bagi dia sempurna, asingkan. As-salat, jom sembahyang. La ilaha illallah wa la syarika lahu.
Faham ni? Jadi subhanallah, waktu tu dah tengok apa jadi. Mana masjid pun serupa. Masjid Ubaidullah saya tak tahu. Tapi selalunya bila tu imam bangun witir, geng-geng ni balik ramai. Tok Bilal panggil sembahyang berjemaah, dia balik berjemaah. Ramai. Dia jumpa esok kan. Kita tarik, jom. Balik di mana? Ni witir tak habis ni. Sembahyang witir dengan imam. Pasal pas sembahyang witir dengan imam, Nabi kata, man qama ma'al imam hatta sarif, kutiba lahu ka qiyamil lailatin. Siapa yang bangun bersama dengan imam sampai selesai dia, maka akan ditulis baginya pahala seperti dia qiyamul lail seluruh malam. Makcik-makcik yang tak pernah tinggal witir dengan tu imam ni, dah 19 malam dah. Pahala depan Allah tu macam sembahyang daripada maghrib sampai subuh. Allah banyaknya pahala ni. Mana ya Allah? Saya tak pernah sembahyang sampai daripada maghrib sampai subuh. Tak pernah buat macam ni. Itulah hari tu duduk sembahyang dengan tu imam dengan habis tu. Ya Allah, baru saya tahu. Yang balik tu rugi dah. Pasal apa dia balik? Saya satu saya yakin. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, mesti dia tunggu. Sebab tinggal ayat ni. Dan lambat dah ada sembahyang. Kalau dia tahu, mesti dia tunggu. Bila dia tak tahu, dia balik. Habis tuan-tuan yang nak buat 20 lagu mana? Malam ni makcik-makcik nak buat 20 ni semangat ni. Betul kan? Macam tak semangat je nampak gaya. Baru dia cerita tadi kemai tu bayang macam bayar 84 tu. Kalau tu imam niat saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat, mukaddimah witir 2 rakaat. Allah Ta'ala tu, tuan-tuan niat saja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat. Allah Ta'ala tu imam niat witir, tuan-tuan niat tarawih. Tu imam habis 2 rakaat witir, tuan-tuan dah masuk 10 rakaat witir. Betul ya? Lepas tu imam niat witir 1 rakaat. Tuan-tuan niat witir tarawih, tuan-tuan niat tarawih 2 rakaat. Habis tu imam bagi salam, tambah lagi 1 rakaat. Tuan-tuan dah siapkan 12 rakaat witir. Habis selesai. Lagi balik rumah. Sampai rumah, usalli sunatan tarawih rakatain ada lillah ta'ala. Allahu akbar. Semua witir semua. Semua tarawih semua. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai habis 20 rakaat. Tapi tak arti selawat Ustaz. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Tak hafal Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Cukup dah. Kalau tak mau buat Ustaz, tak mau selawat, boleh tak Ustaz? Boleh. Saya nak makan. Makanlah. Mana tahu Masjid Ubaidullah malam ni, start malam ni, kita nak break setiap kali 2 rakaat, kita berhenti makan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca. Subhanallah, bukan subhan yang awal tu, yang mula-mula. Fadlam minal. Tuan-tuan, bubur kacang. Jom kita makan tu. Oh, pergi makan bubur kacang. Habis buat kacang. Allahu akbar 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Cuk udang, jom. Oh, cuk udang. Habis 8 rakaat. Macam tu kan. Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Dia tarawih ni rehat-rehat je. Habis kalau makan boleh takkan selawat tak boleh. Dia nak beritahu macam tu lah. Kalau makan boleh takkan lah selawat tak boleh. Macam mana? Kalau makan boleh takkanlah nak angkat tangan doa ramai-ramai tak boleh. Yang faham yang tak faham sudah. Jadi balik buat kat rumah. Sambung sampai habis 20. Lepas habis 20 tutup dengan 3 rakaat witir. Kan? Baca doa kunut. Doa kunut takkan tak apa bagi subuh tu buat. Buat doa kunut. Maksud saya perbanyakkan solat. Sebab setiap solat tu kata Nabi SAW, ma min abdin yasjudu lillah sajadatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhiyat anhu bi sayyi'atan wa rafa'a bi darajatan atau kama qala sallallahu. Tidaklah setiap orang yang dengan setiap sujud itu, tidaklah seorang yang bersujud itu melainkan dengan setiap sujud itu Allah akan tulis baginya satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat.
lagi banyak sujud kita buat, lagi dapat banyak pahala, lagi dapat banyak ampunan dosa, lagi banyak dapat darjah. Dan 10 akhir Ramadan, 10 ni nak pulun pun. Faham tak? Kemudian dah habis solat, semua dah siap dah, buka Quran, terus baca Quran. Kalau biasa satu muka, mungkin malam ni baca 2 muka, bagi lebih sikit. Dan cuma Allah kata, Nabi SAW kata apa? Baca Quran, satu huruf Quran tu ganda 10 kali ganda. Masuk bulan Ramadan, kena pula Lailatul Qadar, lagi banyak lah nak pergi. Banyak baca Quran. Malam saya tengok satu video, pakcik ni dia duduk niaga dekat kedai runcit. So dia duduk jaga kedai runcit dia. Kedai runcit dia orang tak ramai. Dia bukan macam KK ke, KM ke, KL ke, apa ke. Kedai runcit, biasa kedai runcit tak ramai-ramai sangat. So dia buat apa? Dia buka Quran, baca Quran dia besar. Quran jenis orang tua-tua baca kan, Quran besar. Quran dia letak tepi meja ni. So dia akan ambil Quran tu, dia cium Quran tu, dia letak. Macam kita ada baca Quran tu. Dia buka, dia baca. Habis dia baca, dia selit, dia tutup, dia cium, dia letak tepi. Itulah yang dia buat pada setiap hari. Setiap hari dia buat. Sampailah satu hari. Dia ambil Quran, dia cium. Dia buka Quran, dia baca. Tengah-tengah dia baca tu, tiba-tiba dia jadi lagu tu, dia tangan dia terkena Quran tu. Dan waktu tu dia jatuh tepi ni, dia jatuh tepi macam tu. Quran di depan dia pun jatuh juga. Dalam hati saya kata Quran tu jatuh bawah sikit. Sebab dia tarik, dia macam dia tertarik Quran tu kan. Saya ingat Quran tu dia jatuh bawah. Rupanya waktu dia jatuh tu, Quran itu selit di antara dada dengan muka dia. Dan waktu orang jumpa mayat dia tu, dia seolah-olah macam sedang mencium musafir. Bukan dia rancang, Allah tak dia jatuh. Macam mana dia duduk beramal Quran, macam mana dia cium Quran, macam tu Allah jadikan penghujung ayat dia sedang cium musafir. Sedang terbuka tu Quran. Husnul khatimah. Ahlul Quran. Lepas tu Nabi kata apa? Allah, kamu akan mati dan benda apa kamu suka buat? Kamu suka buat apa? Orang rajin baca Quran mati celah baca Quran. Orang rajin zikir mati celah-celah zikir dia. Orang rajin semayang mati celah-celah semayang dia. Orang suka karaoke. Oi. Masjid main juga. Ni AJK wanita masjid. Balik rumah tu set karaoke kat rumah tu. Dinda kanda. Burung pun turut menyanyi. Mati. Aduh. Allah SWT. Jadi kita akan mati daripada apa kita suka buat. Mudah-mudahan pakcik-pakcik yang rajin istiqamah duduk dalam majlis ilmu ni, meninggalnya pun dalam majlis ilmu. Ya, tak berani ambil je. Habis dalam majlis ilmu ni kan malaikat sedang melebarkan sayap, duduk bawah sayap-sayap para malaikat. Demi gambarkan dia sebagai rawdatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Meninggal dalam taman syurga tu kan, masuk syurga. Dia ni duduk dalam masjid lagi. Itu ada seorang waktu Baba Ismail si panjang petani. Dia tengah kuliah, ada seorang duduk sebelah tanya. Baba nak tanya tentang takwa, takut pada Allah. Betul, saya Muhammad. Baik. Dia pun jawab takwa ni. Elok gaya nak jawab, dia tengok kawan tu meninggal. Tengah tanya soalan pun mati. Tuan-tuan jangan tanya soalan ni. Itu dia punya punchline. Aduh, subhanallah. Jadi subhanallah itu lebih husnul khatimah. Jadi baca Quran. Lepas baca Quran, sedekah. Malam 10 malam terakhir kena sedekah 11 malam. Sepanjang Ramadan, sedekah pagi sampai hari akhir Ramadan, pagi sudah sedekah. Sebab kita nak rebut kelebihan sedekah dalam bulan Ramadan dan kelebihan sedekah waktu pagi.
Pagi ni ada berkah Nabi SAW doa kan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatilah kepada umatku pada waktu pagi dia. Waktu pagi ada berkat dia. Sedekah waktu pagi. Teruskan sedekah waktu pagi tu. Mungkin RM10, RM10, sampai. Tapi 10 akhir Ramadan, kena ada satu peruntukan untuk malam. Pasal nak bagi kena dengan Lailatul Qadar. Ambillah RM10, RM20. Kalau RM20 baru RM200. Baru RM200 ya. Sehari RM20, malam RM20. Kena malam tu Al-Qadar. Mesti salah satu malam mesti kena ya. Tengok ni, salah satu malam mesti kena ya. Nak mudah pun kita dah tak arti nak online banking apa kan. Bagi tahu kat anak kita, tolong Ustaz buat kat mak tiap malam tolong potong tiap malam pergi masuk madrasah mana ke apa. Tolong potong RM20. Dia retilah nak buat macam mana. Bagi duit kat dia, sekali dia buatlah, dia panggil auto debit. Memang confirm salah satu malam mesti kena. Kalau kena malam tu dia bayang tak? Satu, dalam kalau sedekah, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunnatin ma'at habbah. Maknanya derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji. Tu nilai tuan-tuan sedekah RM1, bulan biasa macam RM700. Ini bulan biasa ni. Tabung lalu pupuk RM1. Nilai sedekah RM700. RM10, RM7,000. RM100, RM70,000. Bayanglah macam mana. Kalau RM10 nilai dia RM77,000, kena malam tu Al-Qadar tu, dia bayang tak? Tuan macam sedekah RM7,000 setiap malam selama 84 tahun. Mana? RM7,000 bagi. Malam ni bagi RM7,000. Esok bagi RM7,000 lagi. Lusa bagi RM7,000 lagi. Lepas tu ni berapa lama makcik nak bagi RM7,000 ni? 80 tahun. Modal berapa? RM2 lah. Faham tak ni? Nilai 200 yang kita invest untuk cari 10 akhir Ramadan dengan RM7,000 sepanjang 84 tahun tu tuan-tuan. Bukan RM20. Kalau RM20 dah RM14,000. RM10 RM7,000. RM20 dah RM14,000. RM14,000 setiap malam selama 84 tahun. Modal 200 ya. Masalahnya bila tak nampak kan. Tu nampak. Tu kena, boleh tak agak-agak? Kalau saya kata dalam 200 tu boleh tak agak-agak? Yang ni bunyi lagi, yang ni langsung tak bunyi. Lepas insyaAllah lah pasal nak keluar ni. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Abang. Dia harus senyap. Mampu dah aku. Faham tak ni? Jadi semua sedekah. Habis sedekah, istirahat. Kena ada niat dalam hati nak bangun tahajud. Kena ada niat lah hati nak bangun tahajud. Sebab Nabi sebut, siapa yang niat nak bangun untuk mulai tahajud, kalau dia tak terjaga pun pagi itu, Allah bagi dah pahala dia betul-betul. Kena ada niat. Tambah 10 akhir Ramadan. Ada masjid buat, pergi kat masjid lah dengan lelaki-lelaki. Perempuan dah ada, muslimat dah ada suami pergi sekali, naik motor dua-dua. Dia ni. Naik motor dua-dua. Kemudian Allahumma salli Muhammad, bila sampai bila bangun awal sikit daripada biasa, mungkin kita bangun 3:30 pagi ke. Ikutlah tuan-tuan. Tuan-tuan lapang. Nombor 1. Bangun pagi tu. Nombor 1 sekali buat sunat tahajud. 2 rakaat. Kalau tuan-tuan ingat kan, kalau tahajud ni dia afdal buat seorang-seorang. Afdal buat seorang-seorang. Tapi masjid buat Ustaz, pilih berjemaah, tak ada masalah pun. Kata Imam Nawawi, benda yang harus, Allah SWT, solat yang perkara yang harus dilakukan secara bersendirian harus juga dilakukan secara berjemaah. Tak ada isu. Macam tadi kita buat sunat duha kan, kita buat ramai-ramai. Afdal buat seorang-seorang. Tapi buat ramai-ramai boleh tak? Boleh lah, tak ada masalah apa. Syarat jangan kata wajibnya. Hang buat tak duha tadi jemaah? Tak. Haram dosa, itu baru bidah. Kita pun tak nak kata lagu tu. Cik ni, mayang-mayang lah, tak mau semayang sudah. Boleh tak lah, kita tak wajibkan pun. Jadi kita buat sunat ramai-ramai. Boleh tak pergi? Boleh. Kita boleh buat ramai-ramai pun semangat. Kita jadi semangat. Imam pula baca sedap. Sedap kita pun layan.
Tengah-tengah duk layan tu, tiba-tiba ada kawan lupa tutup dia punya alarm. Alarm pula lagu Michael Jackson. Macam saya hari tu di kampung jadi tu imam sunat sembahyang qiyamulail. Jadi tu imam dia kata, tuan kita nak sembahyang sunat taubat ni, kita hayati sunat kita, solat kita ni, kita kenang dosa-dosa kita ni, kita nangislah dengan dosa-dosa kita buat. Allahu Akbar. Kita pun pilih ayat baca bagi mendayu-dayu ni. Tok kat belakang tu kan ada bunyi lagu Billie Jean pula. Kan? Billie Jean nak malam. Michael Jackson dia tu pula buat kosong lebih pula. Quran Nabi tutup sampai habis 2 rakaat tu layan lagu tu. Aduh, sungguh buat ni. Aduh, jadi dah saya semua main tahajud. Main sesuatu pun tak apa, main jemaah pun okey. Habis sembahyang tahajud, antara sembahyang dengan sembahyang yang lain selitkan di antaranya dengan zikir. Ada sunnah. Kan? Ada setengah masjid dia. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Ada yang tu. Ada yang subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir, zikir. Itu sunnah. Bila kita sembahyang banyak, antara sunnah dia ialah kita pecahkan di antara solat itu dengan zikir. Dengan sesuatu lah, pasal zikir lah, doa lah, baca Quran ke apa lah. Faham tak ni? Habis solat tahajud, buat pula solat sunat taubat. Solat sunat taubat. Minta ampun dosa-dosa kita banyak. Habis solat tu, insya-Allah, dosa kenal dosa-dosa apa ya Allah. Menangislah, cuba untuk menangis. Dari keluar air mata. Faham tak? Dia tak boleh keluar, dia tak menangis. Tengah-tengah duduk sembahyang tu, dia tengok orang sebelah. Menangis kawan ni. Banyak dosa ni dia pun. Dia tak menangis. Faham ni? Saya semua amat. Tapi jangan sampai terisak-isak. Itu makruh mazhab Syafi'i. Kalau terlampau sangat boleh batalkan sembahyang. Habis-habis sembahyang istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar. Bagi banyak istighfar. Muslimat kalau duduk di rumah malam-malam, waktu sahur ni, antara amalan dia waktu sahur ni ialah istighfar. Sambil masak, Astaghfirullahalazim, 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 baiknya, Astaghfirullahalazim, 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 bangunlah, baik, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, tak boleh. Astaghfirullah. Kena Allah sebut dalam Quran. Rasul Muhammad wal mustaghfirin bil ashar. Orang yang banyak istighfar pada waktu sahur. Saya Muhammad. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur itu mereka banyak beristighfar. Sungguh memang disuruh pada kita untuk banyak istighfar. Allah pun kata kat malaikat, may yastaghfiruni faghfir lahu. Malaikat, ada tak hamba-Ku yang nak minta ampun, aku nak ampunkan dosa dia? Oh, banyak waktu sahur. Kan kita buat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Habis selesai, Allahumma salli Muhammad. Lepas tu bangkit pula, bangun pula untuk buat solat sunat hajat. 2 rakaat. Waktu sujud yang terakhir tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 11 kali. Kemudian niatlah hati nak minta apa. Jangan dia keluar bahasa Melayu, batal sembahyang. Kan? Habis tu susah lah Ustaz, nak susun doa dalam hati ni susah. Tak apa. Bagi salam, lagi angkat tangan doa. Lepas doa, minta apa yang kita nak minta. Minta susu. Sebab kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, bila Allah sebut, kata Allah SWT, inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun para malaikat. Ruh tu, kata ulama mufassirin, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan para malaikat semua pakat turun. Dan di antara tugasan mereka ialah untuk mengaminkan doa-doa orang yang meminta doa pada malam, pada waktu. Semua para malaikat doa amin ni. Ya Allah, tolong saya, ya Allah. Amin. Sebab dia tak dengar. Apa kalau dia dengar? Ya Allah, tolong ya Allah. Amin. Ya Allah, amin. Si malaikat semua pun kami ramai, Masya Allah. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita tuan, jadi banyak minta ampun pada Allah. Kemudian habislah maksud dah. Sebab witir, Ustaz nak buat witir lagi tak? Witir tak payah dah, pasal dah buat dah witir. Kalau misalnya kata Nabi SAW, la witran fi lailati, tidak ada dua witir dibuat pada satu malam. Habis selesai. Malam dah buat lah, tak buat. Kalau tuan-tuan yang buat 20 tadi seorang-seorang kat rumah nak tangguh witir lepas pagi tu buat okey. Tapi kalau dah buat dah semalam lah, pagi tak payah buat lagi. Cukup lah. Faham ni? Kalau ada masa lapang, ada kemampuan, buat sunat tasbih. Buat sunat tasbih. Tempat kami buat sunat tasbih setiap malam 10 akhir malam. Buat sunat tasbih. Bila lagi nak buat? Buat. Tak tasbih tau kan? Kita ada 300 tasbih dalam 2 rakaat sembahyang. 4 rakaat sembahyang. Jadi itulah susunan yang kita boleh buat insya-Allah dalam 10 akhir Ramadan ni. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. Jadi 3 benda kita sebut ni. Yang pertama tadi ni, doa, niat kena ada, niat untuk banyakkan ibadat. Yang kedua, kita ada perancangan. Saya sebut dah perancangan tadi ni. Dan yang kita dah buat tadi, nak buat di mana? Nak buat di masjid, nak buat di rumah, kepada tuan-tuan lah. Yang ketiganya ialah Salat Muhammad, kita kena ada doa supaya Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. Ya Allah, rezekikanlah aku Lailatul Qadar. Dan doa yang Nabi SAW ajak yang kita boleh buat pada setiap hari ialah bila masuk 10 akhir Ramadan ni, seandainya bertemu dengan Al-Qadar, kata Nabi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa Sayyid Muhammad, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh sebut Allahumma innaka afuwun, kita kata tambah karimun pun tak apa. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa dia. Nabi kata, Nabi ajak dekat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu ada riwayat yang sebut, minta jauh daripada neraka, minta Allah redha kat kita dan jauh daripada neraka, dan masuk syurga, dan minta Allah jauh daripada neraka. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Betul? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu 2 doa yang kita boleh perbanyakkan dalam 10 akhir Ramadan kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Boleh Ustaz, kalau nak qada saja boleh tak ganti solat-solat sunat masa bangun tahajud itu? Seorang sahabat ni tanya. Boleh sahaja untuk kita perbanyakkan solat-solat kita, termasuk solat-solat qada yang lama kita tinggalkan, kita nak perbanyakkan di 10 akhir Ramadan, insya-Allah pun boleh kita buat. Okey, habis cukuplah. Saya main jojoh, tuan pun tak jamu ayam apa, makan apa pun tak ada. Saya pun nak balik lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita ni jadi manfaat. Pokok ada soalan apa-apa nak tanya, boleh tak? 2-3 minit. Ada tak? Tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, saya ucap terima kasih pada pihak Jabat Agama Islam Daerah Jasin dengan kerjasama Majlis Agama Islam Melaka dan seluruh ahli jurukuasa Masjid Ubaidullah Jami' Jasin pada Jasin Melaka ni atas dan pengajuran program yang cemerlang ini. Ya, kita sama-sama doakan supaya Allah mengurniakan kepada kita Lailatul Qadar pada tahun ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dalam bulan Ramadan ini dan Allah kurniakan kepada kita Sayyid Muhammad kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan ini, Sayyid Muhammad yang menghasilkan takwa di sisi Allah SWT dan menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah panjangkan usia-usia kita masuk Ramadan yang akan datang ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.